Jadi itu dia punya konsep dia. Jadi kita bagi faham, bagi jelas. Wallahu a'lam. Begitu juga, jadi kesimpulannya di sini, jenazah yang ketika hidupnya dosa besar juga kita salat. Cuma sebagai satu pengajaran bagi pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin masyarakat, tinggalkan salat untuk dia sebagai satu pengajaran bagi kaum tersebut. Tapi lah ni payah orang nak tinggal. Saya orang tak mudi. Kena pergi, siapa mati, mangkuk mana akan mati, dia kena pergi. Tuan-tuan, yang kelima, mayat yang sudah disolatkan boleh juga disolatkan oleh orang lain sekalipun di perkuburannya. Sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa riwayat daripada Nabi, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kisah seorang wanita ataupun hadis Abu Hurairah, seorang wanita yang pencuci kawasan masjid. Tiba-tiba Nabi tak nampak kawasan masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Pergi mana?" Dia kata, "Dah meninggal dah ya Rasulullah." Nabi kata, "Awak hantar abang kat aku. Mana tunjuk kat aku buang dia? Kat mana?" Maka Nabi pergi ke tanah perkuburan, Nabi tunaikan salat. Harus ditunaikan salat jenazah kepada si mati walaupun beberapa kali. Bagi orang yang tak solat lagi, bukan bagi orang yang solat nak pergi solat pula besok, nak pergi solat pula, yang tu dah jadi masuk topik karut dah. Allahuakbar. Kemudian yang keenam, solat ghaib dilakukan ke atas jenazah muslim. Ini satu perbincangan yang panjang tentang solat ghaib, tentang hadis An-Najashi, dibincang panjang oleh ahli ilmu. Ini dalil yang paling kuat diguna pakai oleh para ulama yang menyatakan sunnahnya kita solat ghaib bagi orang yang mana kita tak sempat menziarahi jenazah dia, iaitu An-Najashi, seorang pemerintah. An-Najashi ini gubernur di Habsyah, di Ethiopia, di mana beliau, tuan-tuan dan puan sekalian, memberi support kepada orang Islam dalam proses penghijrahan umat Islam meninggalkan Mekah ke Madinah. Peringkat pertama, An-Najashi support. Sedangkan di Ethiopia pada ketika itu agama Nasrani kuat. An-Najashi dia peluk Islam dalam keadaan diam-diam. Jadi bila An-Najashi meninggal dunia, wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in salat untuk dia. Daripada hadis ni ulama selisih pandangan. Pasal apa Nabi sembahyang dekat dia? Ada yang mengatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat untuk An-Najashi kerana tidak ada orang di sana salat untuk dia sebab dia mati di kawasan Nasrani. Ada kata sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat untuk dia kerana sumbangan dia kepada orang Islam. Dia pemimpin. Maka contoh kita pada hari ini, apabila mati orang seperti Muhammad Gaddafi, tak apalah baby. Kalau kita katakan mati seperti ulama-ulama terkenal dunia, macam dulu contoh Syekh Ibn Baz rahimahullah, pandangan yang kedua dia kata, ya kita salat untuk dia kerana dia memberi manfaat yang cukup besar bagi umat Islam di hari kematian dia. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah contohnya, salat untuk dia ghaib. Ini pandangan yang kedua, saya kata, iaitu sekiranya seseorang itu memberi sumbangan besar, pemerintah negara tertentu akan meninggal dunia rahimahullah, memberi sumbangan besar kepada rakyat dia, maka rakyat di tempat masing-masing menunaikan solat ghaib untuk dia kerana jenazah itu tak mampu dibawa ke setiap daerah, setiap kawasan, setiap cawangan dan setiap cabang. Tak mampu nak dibawa. Itu pandangan yang kedua. Mereka berdalilkan hadis Nabi solat kepada An-Najashi atas sumbangan besar yang beliau berikan kepada umat Islam. Pandangan yang ketiga dia kata, ini dalil menunjukkan umum. Nabi tak nyatakan Nabi solat kerana An-Najashi sekian, dia bagi sumbangan, dia pemimpin, orang Nasrani tak solat dekat dia. Nabi tak bagi apa-apa alasan. Nabi ajak umat Islam solat kepada An-Najashi. Maka dalil ini boleh diguna pakai bagi orang-orang yang contoh mak ayah dia mati, sepupu sepik dia mati, dia duduk di Papua New Guinea, duduk sana tu, nak balik tak tahan. Jadi kata boleh solat jenazah. Dalil mana dia pakai? Dalil ni, dalil An-Najashi. Jadi ini diperselisih oleh para ahli ilmu, oleh para ulama, dan beberapa pandangan yang lain lagi yang saya ingat 3 yang masyhur ni. Cuma kecenderungan kalau orang tanya ustaz belah mana, orang suka tanya ustaz.
Ustaz belah mana? Ustaz rasa-rasa belah mana? Kalau saya sendiri, tuan-tuan dan puan sekalian, saya cenderung kepada pandangan yang pertama, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam solat kepada An-Najasyi kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakini bahawasanya tidak ada ataupun An-Najasyi tidak ada sesiapa bersolat ke atasnya. Sebab itu Nabi lakukan. Tapi sekiranya dah ada orang solat kepada dia, maka tidak ditunaikan solat. Seperti mana ramai sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang meninggal dunia, tuan-tuan, di Mekah contohnya, di Madinah contohnya, di kawasan yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sabit dari Nabi SAW, Nabi tunaikan solat ghaib bagi setiap daripada kalangan mereka. Itu di antara pandangan daripada ahli ilmu yang saya rasa saya cenderung kepada pandangan tersebut. Wallahu a'lam. Seperti dia kata di sini ni, solat ghaib dilakukan atas jenazah muslim meninggal di negeri yang tiada orang solat jenazah ke atasnya. Berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang solat ghaib ke atas jenazah An-Najasyi. Sebagian ulama seperti Imam Ahmad berpendapat dilakukan solat ghaib kepada individu yang memberi manfaat pada umat Islam. Seperti seorang alim, orang kaya menafkahkan hartanya untuk umat Islam seumpamanya. Inilah pandangan yang dipilih oleh Syekh Sa'di dan inilah fatwa yang difatwakan oleh majlis fatwa ulama-ulama Saudi. Wallahu a'lam. Itu pandangan, depa pilih pandangan, kecenderungan mereka kepada pandangan solat ghaib kepada orang-orang yang memberi manfaat dan sumbangan kepada orang Islam. Itu harus solat ghaib. Wallahu a'lam, saya lebih cenderung pada pandangan pertama. Ketujuh, semakin ramai jemaah yang mendirikan solat jenazah lebih manfaat kepada jemaah. Ramai. Orang kita dia kurang penting ramai sangat. Dia penting sah banyak. Sah banyak memang sunnah tuan-tuan dan puan sekalian, kita jadikan minimum 3 saf. Tapi orang kita bila solat jenazah dia lain daripada solat biasa. Solat jenazah dia suruh rapat. Solat lain bila kita nak rapat dia lari. Kita rapat lagi dia terjai kaki kita. Jadi ini problem masyarakat kita. Tapi bila mai solat jenazah dia pula lebih. Sebenarnya solat jenazah macam solat lain, macam solat biasa. Tak semestinya sah pun nak kena kawan ni duduk betul-betul belakang betul-betul. Tak semestinya duduk di saf yang seperti biasa. Tak semestinya, iaitu duduk belakang pun rapat, tepi pun rapat. Saf tepi rapat seperti biasa, sama seperti solat biasa. Dudukkan saf sama seperti solat biasa, cuma dianjurkan bagi solat jenazah ini ada 3 saf ataupun lebih. Seperti dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang layak menjadi imam, pertama sekali pemerintah yang saleh. Pemerintah yang saleh lebih utama menjadi imam solat berbanding sanak saudara sinati. Dan lebih utama tuan-tuan dan puan sekalian, pemerintah yang saleh sebagai pemimpin. Contoh pada ayat fardu kifayah ni yang nak kena buat bola-bola sekali pemimpin. Fardu kifayah. Dia yang tunjuk contoh. Ni main pemimpin dia dapat tolak menteri imam. Bi. Apa macam mana? Dia pun tak hati bayar jenazah. Jadi bacaan-bacaan takbir lagi dia takbir raya. Jadi kacau. Tuan-tuan, wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, seterusnya jika mayat banyak boleh disolatkan satu persatu ataupun sekaligus. Mayat lelaki dihampirkan dengan imam sekalipun budak. Jadi cara susunan mayatnya, yang paling dekat dengan tu imam adalah lelaki, yang paling jauh dengan tu imam adalah perempuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang saya rasakan soalan yang ditanya tadi ni tentang orang yang 40 orang disolatkan oleh 40 orang, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada, pastilah Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepadanya. yakni syafaat hasil daripada doa dan amalan soleh ke 40 orang tadi, iaitu 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, sembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Itu merupakan satu amalan yang soleh. Jadi depa 40 orang ni minta kepada Allah, depa tak menyekutukan Allah, depa beribadat kepada Allah dengan sebenar-benar ibadat, murni akidah mereka. Jadi bila depa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mendengar dan memakbulkan permohonan dan permintaan mereka. Sebab tu dalam pada hari ini realitinya orang kita menjadikan budak-budak ma'at tahfiz.
telefon mai, bawa mai 40 orang. Bahkan kalau di belah-belah utara ada tempat-tempat tertentu, dia panggil untuk hidupkan kubur 40 hari 40 malam. Dia bawa mai geng-geng daripada hotel. Geng-geng daripada hotel 40 orang, 20 orang. Saya tinggal hotel kalau sebut pondok saya kecil hati. Sebab funduk dalam bahasa Arab ni hotel. Tak, sebab itu adalah realiti di utara. Realiti di utara. Saya cakap yang realiti. Saya tak nafikan mungkin ada lain daripada orang pondok. Mungkin ada. Tak dinafikan benda tu. Tapi yang kebiasaannya di utara dia panggil orang daripada hotel ni 40 orang untuk hidupkan tanah perkuburan. Dia ada rumah atas kubur. Dia buat satu macam pondok. Pondok tu fleksibel. Dia boleh usul mata cerok. Saya angkat pergi sana. Malam-malam nampak terang. Lepas tu yang lebih pro sikit lah ni, lebih cerdik sikit, pasang radio. Dia pasang radio. Lah, ini realiti dia kan gelap. Pasang radio, dia bertinggal radio. Duk tak radio buang-buang tu, pasang duk buang mengaji. Bila masa sudah dengan Malaysia? Duk mengaji kat kubur apa hari? Jangan ada berlaku sahabat kita tengok dengan mata kepala seketika. Jadi ini je, lama-lama kelamaan dia memanfaatkan teknologi dengan baik. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan sekalian, seterusnya, boleh solat di dalam masjid, di rumah atau musalla luar masjid. Seperti yang telah dijelaskan tadi, mayat diletakkan sama seperti kedudukannya di dalam kubur, imam berdiri. Dia tak ada masalah mayat ni sebenarnya. Tolong tik yang nombor 11 tu, dia tanda situ. Dia sebenarnya kedudukan mayat bila nak masuk ke dalam kubur nanti ni, kita nak masuk kubur mana dan sebagainya. Dalam masjid ni kita tak payah bertengkar, nak kena pusing kepala kau sini, kau ni tak kepala kau ni bertengkar pula tu imam tu bila khilaf kepala kau mana. Tak ada masalah kepala kau mana pun, yang penting solat jenazah tu ditunaikan. Dan yang penting kita menepati petunjuk-petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antaranya imam bagi jenazah lelaki dia berdiri di bahagian dada ni, antara dada dengan kepala ni. Adapun perempuan dia berdiri bahagian tengah badan. Itu imam. Kalau jenazah perempuan agak diletakkan jauh sikit daripada imam. Kalau jenazah lelaki tu agak berhampiran sedikit dengan imam. Kemudian makmum diri di belakang imam. Dan menjadi satu petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan saf pada 3 saf. Dan jika makmum hanya seorang, dia berdiri di belakang imam berdasarkan hadis Abdullah bin Abi Talha. Dia berdiri belakang imam, bukan tepi imam. Berdiri di belakang imam sekiranya makmum seorang. Kemudian startlah kita berniat. Dan kebiasaannya realiti masyarakat pada hari ini, sebelum nak solat dia akan tanya dulu. Dia tanya sebelum solat atau lepas solat? Hutang-hutang semua sekali. Selepas, bagi tak apa. Kita tinggal selepas. Jadi sebelum sembahyang ni, tuan-tuan dan puan sekalian, biasanya berniat, lintasan niat di dalam hati. Kemudian bertakbir untuk tunaikan solat jenazah. Dan para ahli ilmu berbeza pendapat dari sudut mengangkat tangan ketika mana bertakbir selain dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram confirm angkat tangan. Allah